Al-Mulk. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, ayat yang ketiga berbunyi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Okay, terjemah allazi iaitu Tuhan yang. Okay, terjemah allazi iaitu Tuhan yang. Jangan terjemah orang yang pula. Sebab kita sekarang nak menceritakan tentang Allah. Allazi ni kalau untuk orang sesuailah kita kata orang yang. Tapi bila nak ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena terjemah iaitu Tuhan yang. Khalaqa telah menciptakan. Khalaqa telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit. Sab'a 7 samawatin langit. Jadi terjemah sab'a samawatin, 7 langit. Tibaqa bertingkat-tingkat. Tibaqa bertingkat-tingkat. Okay? One above another, stages. Kalau kita nak tanya bangunan tu berapa tingkat dalam bahasa Arab, jangan tanya darajah. Kam darajah. Berapa darjat, bukan. Tabaqah. KLCC 88 tingkat. Bahasa Arab sebut samaniyah wa samaniyah tabaqah. Tabaqah tu tingkatan level. Level bangunan. Tu dipanggil tabaqah. Adapun darjat seseorang yang lagi tinggi pada orang yang lain dipanggil darjat. Okey. Okey, baik, tak apa. Ma tidaklah. Terjemah ma tidaklah. Tara engkau melihat. Tara engkau melihat. Fi dalam ataupun pada. Terjemah fi dalam ataupun pada. Khalqi penciptaan. Ciptaan saja, sorry. Khalqi ciptaan. Okey. Ar-Rahman lah. Ar-Rahman. Tidaklah engkau melihat daripada ciptaan Ar-Rahman. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang 562. Kita sekarang muka surat 562 surah Al-Mulk. Okey. Muka surat 562 surah Al-Mulk, ayat yang ketiga. Okey. Min daripada tafawud kecacatan. Fa maka irji' ulanglah kembali. Terjemah irji'. Daripada perkataan irji' keluar perkataan rujuk. Dia telah rujuk kepada isterinya. Maksudnya dia telah kembali. Al-basara melihat. Ulanglah kembali melihat. Maksudnya tengoklah balik. Itu maksud dia. Al-basara melihat. Hal adakah tara engkau melihat min daripada futurin sebarang kecacatan. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Puan Nur Zakiah yang pertama kita, Puan Nur Zakiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang dia telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Tidak kamu melihat di dalamnya penciptaan yang maha pengasih daripada ketidakseimbangan. Maka ulangilah kembali penglihatan. Apakah kamu melihat daripadanya sebarang kecacatan? Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Ayat 3 surah Al-Mulk ni masih lagi nak menceritakan tentang sifat Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 1 Allah sebut dia berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 2 Allah sebut Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk uji manusia. Siapakah di kalangan manusia yang lebih baik amalan-amalannya?
Ayat 3, Allah nak tunjuk kekuasaan dia, kehebatan dia atas seluruh manusia. Maka Allah sebut, Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Manusia hanya mampu melihat ke langit satu yang pertama saja. Manusia tidak mampu untuk melihat ke langit 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Okey. Jadi Allah SWT nak tunjuk kehebatan dia dalam menciptakan langit. Jadi Allah kata, Allah yang telah menciptakan langit itu 7 lapis, 7 tingkat. Allah menciptakan langit 7 lapis, 7 tingkat. Kenapa Allah sebut tentang langit dalam ayat ni? Kerana langit adalah ciptaan Allah yang lagi besar saiznya. Kalau dari sudut zahirnya lah, buat lagi benda yang saiz lagi besar, menciptakan sesuatu yang saiznya lagi besar adalah lebih susah daripada menciptakan sesuatu yang saiznya lebih kecil. Tetapi bagi Allah, besar ke kecil ke, semua sama mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah tanya dalam surah An-Nazi'at, buat kamu lagi susah ke buat langit lagi susah? Antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Okey, tolong baca dia Puan Izawani, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Muka surat 584. Ayat 27, 28. 27, 28. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golongan yang mengingkari kebangkitan hidup semula, adakah kamu yang lebih sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kokoh. Dia telah meninggikan binaan langit itu lalu menyempurnakannya. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Jadi Allah kata, kamu nak buat kamu lagi susah ke buat langit lagi susah? Allah tanya tu nak suruh manusia faham. Sedangkan di sisi Allah tak ada benda susah. Mana ada benda susah, betul kan? Kalau Allah susah nak buat langit berbanding dengan manusia sebab langit besar sikit. Allah susah nak buat gunung berbanding buat manusia sebab gunung saya besar sikit. Tak. Bagi Allah semua benda mudah. Cuma Allah nak bagi manusia yang tak faham tu faham bahawasanya nak buat kamu lagi susah ke nak buat langit lagi susah? Buat langit lagi susah dari sudut pandangan manusia. So langit yang tak pernah ada, Allah senang-senang nak buat bagi jadi ada. Kamu mati nanti susah ke Allah ni hidupkan balik. Kamu dah ada sekarang, nanti mati, susah ke Allah nak bagi ada balik. Kalau baca dia, Tuan Haji Ishak boleh, muka surat 473, ayat 57. 473 ayat 57. Empat 73 ayat 57 Ustaz. Ya, betul. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripadanya penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Nama Ustaz. Ciptaan langit dan bumi itu lagi besar daripada penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, baik. Walaupun dari sudut saiznya, menciptakan manusia itu saiznya lagi kecil daripada cipta langit bumi, tapi di sisi Allah, apa lagi tinggi darjat? Siapa lagi besar kebesarannya di sisi Allah? Manusia lah. Sebab tu ayat kita sekarang, ayat 2, ayat 3 cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Sebelum ayat 3 ni, Allah cerita dulu tentang Allah menciptakan kematian dan kehidupan manusia. Maksudnya hidup mati manusia itu lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup besar manusia itu lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit bumi untuk manusia. Sebab Allah nak ciptakan manusia untuk dia manusia lah adanya langit dan bumi. Itu maksud dia. Maksudnya walaupun dari sudut saiz, langit dengan bumi lagi besar saiznya daripada kita. Tapi kita ni lagi besar kedudukan di sisi Allah berbanding dengan langit dan bumi. Okey, baik. Allah ciptakan langit punya hebat. Allah sebut 7 tingkat. Kita hanya dapat melihat tingkat langit yang paling rendah lah kan. Allah suruh kita tengok langit. Allah suruh kita tengok langit. Apa tujuan Allah suruh kita tengok langit? Sebagai orang Islam yang yakin kehebatan kesempurnaan Allah, Allah suruh kita tengok langit supaya bertambah keyakinan kita
keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang kafir, Allah suruh tengok langit berkali-kali. Ayat lepas ni Allah suruh tengok sekali lagi. Apa tujuan dia? Nak suruh cari cacat, cari salah, cari kekurangan, cari apa-apa kekurangan, kecacatan, kesalahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, mana ayat Allah suruh kita tengok langit? Pertama kita lalu dalam surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Puan Salmah Kasim telah baca boleh Puan Salmah? Muka surat 592 ayat 17-18. 592 Okey. 17 dan 18. 592 ayat 17. Okey. Ya. Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana diciptakan seekor unta dan langit bagaimana ditinggikan? Okey. Allah kata manusia tak nak tengok ke? Like, unta bagaimana kehebatan Allah yang ada pada unta. Dan pada langit, sebiji langit je kat sini. Bukan sebiji lah, satu kan. Sebab kalau plural, samawatin. Ada waw alif ta kat belakang. Adapun ayat 18 ni, wa ilas samai, satu langit. Manusia tak cuba tengok ke satu langit tu? Bagaimana dia ditinggikan. Dia Allah suruh manusia tengok langit untuk apa? Untuk bukan nak cakap hebatnya langit. Nak cakap hebatnya Allah dalam menciptakan langit. Sebab tu ulul albab. Okay. Sebelum masuk ulul albab, kita tengok dulu. Allah memuji dirinya tentang menciptakan langit ni lah. Tolong baca dia, Dr. Azizah boleh? Surah Ar-Ra'd. Pertama Allah sebut langit tak ada tiang. Langit tu Allah ciptakan tidak ada tiang. Okey, surah Ar-Ra'd muka surat 249. 249 ayat 2. 249. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 2 kan? Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arasy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Dia Allah kata, Allah yang telah meninggikan langit-langit tanpa tiang. Sebagaimana kita tengok. Tak pernah pun ada mana-mana kapal terbang ke terlanggar tiang, terlanggar apa-apa. Tak ada. Allah tinggikan langit, kita tengok bila dekat ni tak ada tiang. Itu satu. Hebat tak? Hebat. Hebat Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Yang kedua, Allah suruh kita tengok langit. Ada tak apa-apa rompong, cacat, bocor? Surah Qaf. Surah Qaf. Tolong baca Puan Mai Zaitun boleh? Puan Mai Zaitun tolong baca boleh? Surah Ad-Dukhan. Bukan surah Qaf, surah Ad-Dukhan. Surah Qaf lah, sorry. Surah Qaf. Maafkan saya, silap. Saya cari muka surat je. Surah Qaf. Allah suruh kita tengok muka surat 518 ayat 6. 518 ayat 6. Ayat-ayat yang kita refer tadi semua Allah cerita tentang satu langit. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana cara kami membangunkannya dan menghiasnya, dan tidak langsung terdapat retakan. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Tak ada retakan langsung daripada langit-langit tersebut. Sebab tu ulul albab, bila tengok langit, dia kata apa dia? Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Maksudnya hebat engkau menciptakan langit ni. Ulul albab bila tengok langit, bumi, perubahan siang malam, dia terus memuji Allah dengan menyebut Subhanaka, maha suci engkau. Hebat engkau buat langit ni. Okey, surah Al-Baqarah muka surat 75. Surah Al-Baqarah muka surat 75. Tolong baca dia Wan Nuraliza Kasim, tolong baca boleh? Wan Nuraliza. Ayat berapa Ustaz? 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal.
191 iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Okey. Terima kasih Puan Nurhaliza. Bila tengok langit bumi hebat, maka sebut subhanallah. Subhanaka itulah tadi maha suci kau. Sepatutnya manusia bila melihat sesuatu terus bawa pada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang tengok lukisan, adakah orang puji lukisan? Walaupun untuk puji lukisan, hakikatnya pujian itu kembali kepada orang yang membuat melukis lukisan tersebut. Okey, baik. Allah sebut ayat-ayat yang kita refer tadi, semua Allah sebut tentang satu langit. Apa ayat kita sekarang? Ayat 3 surah Al-Mulk ni Allah cerita tentang 7 langit. Allah cerita tentang 7 lapis langit. Jarak antara satu langit dengan langit yang lain adalah lebih kurang 500 tahun perjalanan. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Lalu awan lalu kat tempat mereka duduk. Maka Rasulullah SAW tanya sahabat, hal tadruna ma haza? Tahu tak apa ni? Kalau kita jawab lawan kan. Biasa sahabat-sahabat nak ilmu pada Nabi SAW, mereka tetap jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka baginda jawab, ini adalah awan, dan awan ini adalah pembawa air bagi bumi di mana Allah menghalakannya kepada kaum yang tidak mensyukuri dan tidak menyembahnya. Okey. Kemudian sahabat Rasulullah SAW tanya lagi, kamu tahu tak apa yang ada atas kamu? Itu atas pada awan tadilah. Maka sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka baginda bersabda, sesungguhnya ke atas kamu ada langit-langit. Dan langit itu adalah atap yang terjaga dan gelombang. Okey, yang tidak bisa terlepas, yang tidak dapat ditembusi. Jadi langit pertama ni dia gelombang, dia wave. Apa terjemah wave? Wave apa tak ingat dah tadi? Wave lah. Okey, terjemah dia wave, gelombang. Langit pertama ni dia gelombang. Dalam bentuk gelombang, wave. Macam mana gelombang ni? Wallahu a'lam. Okey. Kemudian Rasulullah SAW tanya lagi sahabat, tahu tak berapa jarak antara kamu dengan langit? Maka sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, jarak antara kamu dengan langit adalah perjalanan 500 tahun. Okey, 500 tahun. Baik. Dalam ayat surah Al-Baqarah, ni hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayat dalam ayat surah Baqarah, saya nak baca apa yang ditulis oleh mufassirin. Cuma sumber dia saya tak tahu. Daripada mana dia dapat. Okey. Daripada mana sumber dia dapat tu wallahu a'lam. Saya hanya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan apa yang ditulis oleh pengarang tafsir Sawi, Hasyiah Sawi. Tengok muka surat 5. Muka surat 5, tolong baca Puan Rosimah Kasim boleh? Muka surat 5 ayat 29. Muka surat 5 ayat 29. Dari bawah sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bagus terjemah dia, bahan-bahan langit. Betul Puan Rosimah? Kata ni bahan-bahan langit, betul Betul. Bahan-bahan langit, masya-Allah. Okey. Baik, dia tak beritahu bahan-bahan langit tu apa dia. Di dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi SAW bersabda, maujun, langit pertama tu Nabi kata, maujun makfufun. Orang betul terjemah apa tu? Blind wave. Blind wave. Gelombang buta. Apa makna gelombang buta saya pun tak tahulah. Kena tanya pakar-pakar bab astronomi apa makna gelombang buta. Okey, baik. Tu ada hadis. Bab langit pertama tu Nabi sebut maujun makfufun, iaitu gelombang buta, langit pertama. Adapun langit kedua di dalam tafsir, langit kedua daripada marmar yang berwarna putih. Langit ketiga daripada besi.
langit keempat daripada tembaga, langit kelima daripada perak, langit keenam daripada emas, langit ketujuh daripada batu zamrud berwarna hijau. Okey. Baik, ini dalam tafsir. Saya tak jumpa hadis-hadisnya lagi lah. Daripada mana dia dapat sumber? Wallahu a'lam. Kita tak wajib percaya pun. Langit pertama daripada apa, kedua daripada apa, tiga daripada apa. Kita hanya wajib percaya ke semua langit-langit dan apa yang ada sekelilingnya, sekitarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bila Allah sebut Allah ciptakan 7 langit dalam surah At-Talaq. Dia nak tengok surah At-Talaq. Sebagaimana langit ada 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Tolong baca dia, Puan Nur Zakiyah boleh? Puan Nur Zakiyah. Muka surat 559. Ayat 12. Muka surat 559 ayat 12. Ayat bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan dia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Itu supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa ke atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Poin saya nak sampaikan, Allah ciptakan langit 7 dan bumi pun macam langit juga. Maksudnya bumi ni pun ada 7 lapis juga. Sebagaimana langit ada 7 lapis, bumi pun ada 7 lapis. Dan sebagaimana jarak antara lapisan langit pertama dengan lapisan langit kedua 500 tahun perjalanan, macam itulah juga antara lapisan bumi yang pertama dengan lapisan bumi kedua 500 tahun perjalanan. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai orang yang ambil tanah orang lain, dia ubah batu sempadan. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, dia pakai jabat tanah ke, dia sendiri ubah batu sempadan ke, sejengkal je, maka ke hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan himpitkan kepadanya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Dia rasa dia ambil sejengkal je, tapi dia telah ambil 7 lapis ke bawah. InsyaAllah. Itulah dia kena ke akhirat. Jadi nak beritahu, dalam hadis tu pun ada perkataan 7 lapis bumi juga. Jadi Allah buat langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Jarak antara langit ke langit 500 tahun, jarak antara bumi dengan bumi pun 500 tahun perjalanan. Okey? Daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib bila berkata, Rasulullah SAW tanyalah sahabat-sahabat berapa jarak antara langit dan bumi. Maka Nabi bersabda jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Dan di antara satu langit dengan langit lain 500 tahun perjalanan juga. Sedangkan ketebalan masing-masing 500 tahun perjalanan. Faham? Pertama langit dengan bumi 500 tahun. Langit dengan langit 500 tahun. Tapi ketebalan setiap langit tu, ketebalan setiap langit 500 tahun perjalanan juga. Maksudnya kalau nak pergi ke 77 tu, kena 500 kali 7 kali 500 kali 7 lagi. Itu keluasan ketebalan langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu Nabi kata, antara langit ke-7 dengan Arash ada lautan. Antara langit ke-7 dengan Arash ada lautan. Di antara lautan tu dengan permukaan dia seperti jarak antara langit dan bumi juga. Laut tu dengan permukaan dia ke dalam mana 500 tahun perjalanan juga. Semua tu tidak ada tersembunyi pun daripada Allah Ta'ala, dan semua perbuatan anak Adam semua dalam perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita hanya tengok satu langit je kita rasa biasa, tapi orang yang mengkaji cakrawala, orang yang mengkaji kehebatan Allah kat langit, dia akan tahu kehebatan Allah. Okey, baik. Jadi neraka dekat mana? Neraka kat mana? Neraka dekat mana? Hilal bin Yasar berkata, kami pernah duduk bersama Ka'ab. Iaitu dia, Ka'ab, Rabi' bin Husain, Khalid bin Ar'arah dan beberapa orang sahabat lain. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang, duduk sebelah Ka'ab lalu berkata, wahai Ka'ab, cerita padaku tentang Sijil.
kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Maka Ka'ab menjawab, Sijjin dia berada ke lapisan bumi lapisan bumi nombor 7 paling bawah. Sijjin ni dia berada pada lapisan ke-7 bumi yang paling bawah sekali. Padanya lah orang-orang kafir duduk bersama dengan iblis. Ni riwayat Imam Tabari. Imam Tabari menceritakan tentang kata-kata ni lah, kata-kata Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi dia kata Sijjin tu ada kat neraka paling bawah. Jadi kalaulah antara langit ke langit 500 tahun. Okey, antara langit ke langit 500 tahun. Jadi bumi ke bumi 500 tahun. Tapi ada satu hadis daripada Imam Muslim daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi SAW, Abu Zar kata kami duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba kami dengar bunyi sesuatu yang jatuh, kuat bunyi ni. Maka Nabi SAW jawab, hadza hajarun ulqiyat min syafiri jahannam mundu 70 sanatan al-an wasala ila qa'riha. Itu bunyi batu yang dicampak daripada tebing neraka Jahannam semenjak 70 tahun lepas. Sekarang baru sampai ke permukaan dia. Jadi nampak tak ada kontradik antara kata-kata Nabi tentang batu ni dan juga lapisan-lapisan bumi tadi. Apa kontradik dia? Tadi kata antara jarak satu-satu tempat ke satu tempat tu 5 tahun perjalanan. Tapi bila batu jatuh daripada tempat tinggi ke neraka nak sampai dasar 70 tahun je. Jadi jarak bumi dengan bumi 500 tahun ke 70 tahun. Maka ulama-ulama dia buat kesimpulan, dia cuba reconcile antara dua pendapat ni. Dia kata 500 tahun tu kita kira perjalanan menggunakan unta. 500 tahun perjalanan kita kata menggunakan unta. Adapun 70 tahun adalah perjalanan menunggang kuda. Jadi hadis Nabi itu walaupun nampak perbezaan tetapi tak ada perbezaan pun. Sebab kalau kata 500 tahun ikut perjalanan kuda. Kalau kata 70 terbalik. Kalau kata 500 tahun ikut perjalanan unta lambat sikit lah kan. Adapun 70 tahun ikut perjalanan kuda. Senang cerita, Allah nak tunjuk betapa jauh. Kalau zaman sekarang kita kira berapa batu. Berapa batu betul kan? Berapa batu tu kita letak dengan tepat. Kalau zaman tak kira pakai batu, dia kata 2 hari perjalanan, 3 hari perjalanan. Siapa yang berjalan? Kalau orang tu badan gemuk, contohlah badan gemuk, bawa beg banyak pula, 2 hari perjalanan, berapa dekat je perjalanan dia. Tapi orang tu kurus, tak bawa apa-apa, 2 hari perjalanan, jarak dia mungkin berbeza. Walaupun kita kata hadis 500 tahun, 70 tahun, senang cerita Allah nak beritahu jaraknya terlalu jauh. Ada satu orang tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, macam mana 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ni dalam ayat 12 surah At-Talaq ni? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jawab, bawah bumi kita ni ada lagi langit. Bawah langit tu ada bumi lain. Bawah bumi tu ada langit lain. Bawah langit tu ada bumi lain. Itu jawapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak faham selagi mana kita tak melihatnya dengan nyata. Kita tak mampu. Kemampuan kita untuk melihat tu terbatas. Manusia, Allah kata, Allah Ta'ala boleh buat, sekiranya Allah nak buat kat dunia ni, manusia tu boleh naik ke langit. Allah boleh buat. Tapi satu pintu je lah. Tolong baca dia, Puan Izawani, buku surat 262. Kalau Allah nak, Allah boleh buka satu pintu langit, manusia boleh naik ke atas. Untuk melihat bukti kebenaran Nabi Muhammad, bukti keesaan Allah. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat lah. Buku surat 262, ayat 14, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya penglihatan kami telah dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Terima kasih Puan Izawani. Allah kata kalau kami buka untuk manusia satu pintu langit, lalu mereka dapat naik, mereka dapat melihat apa yang ada kat langit pertama. Lalu mereka berkata, penglihatan kami
telah dikaburkan dan kami kena sihir. Allah boleh buat? Allah boleh buat. Okey? Maksudnya apa dia? Orang naik roket pergi ke bulan, pergi apa lagi? Naik roket pergi ke bulan, pergi angkasa lepas. Mereka sebenarnya belum pun lagi menembusi langit yang pertama. Mereka sebenarnya belum pun lagi menembusi langit yang pertama. Allah kata kalau kami buka, maksudnya belum buka lagi. Bahkan dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala kata, kami tutup pintu langit untuk doa orang kafir tak boleh naik, roh orang kafir tak boleh naik, satu lagi apa? Amalan orang kafir tak boleh naik. Jadi tak mungkin pintu langit yang Allah Ta'ala tutup, roh orang kafir tak boleh masuk, menembusi langit tu. Doa orang kafir tak boleh menembusi, amalan orang kafir tak boleh menembusi, tiba-tiba roket orang kafir cipta boleh menembusi. Pelik lah. Kat mana ayat dia? 155. Tolong baca Tuan Haji Ishak muka surat 155. Okey, satu biji langit pun Allah tak buka pintu dia. Muka surat 155 ayat 40. Ayat 40. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk syurga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Orang kufur dengan ayat Allah, sombong, tidak akan dibukakan abwabus sama, pintu-pintu langit. Pintu langit pertama pun Allah tak buka untuk dia. Untuk Nabi, yes. Allah buka sampai Nabi dapat jumpa Allah di Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Untuk Nabi, yes. Okey. Jadi kalau Allah kira jarak antara langit dan bumi guna burak, satu malam perjalanan. Kalau kira burak lah kan. Waktu kita kata hadis tadi, kalau 500 tahun naik unta, kalau 70 tahun tu naik kuda. Jadi dalam ayat 40 surah Al-A'raf ni, Allah kata kami tak bukakan satu pintu langit pun untuk roh orang kafir tak boleh naik, doa mereka tak diterima, amalan mereka pun tak boleh naik. Jadi bagaimana kalau orang yang naik ke bulan, pergi ke bulan dan sebagainya. Bulan, matahari dan semua planet-planet itu masih lagi tidak melepasi langit yang pertama. Masih lagi tidak melepasi langit yang pertama. Okey, baik. Jadi hebat tak ciptaan Allah pada langit ni? Hebat sebenarnya. Cuma kita, satu, Allah bisa tegal biasa. Hari-hari tengok tak rasa hebat. Yang kedua, mungkin saya guna perkataan mungkin, kita biasa dengar perkataan alam semula jadi. Alam semula jadi. Jadi bila perkataan alam semula jadi tu banyak masuk dalam fikiran kita, kita tak sedar pun yang itu adalah ciptaan Allah. Kita tak sedar pun yang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada kat satu tempat yang dulu tanah lapang, sekarang ada bangunan. Kita dapat tengok hebat bangunan ni. Hebat kontraktor buat bangunan ni. Daripada tak ada kepada ada, kita boleh rasa hebat. Tapi anak kita dah lahir, bangunan tu dah ada. Anak-anak kita dah lahir, bangunan-bangunan pencakar langit dah ada. Jadi dia nampaklah bangunan tu hebat, tapi dia tak nampak bagaimana daripada tak ada kepada ada. Contohlah, jadi kita rasa bangunan tu hebat, dengan anak kita yang rasa bangunan tu hebat, lain rasa dia. Perasaan dia lain. Sebab kita daripada kawasan lapang tak ada apa-apa orang buat bangunan. Cantik, comel, canggih, macam-macam kecanggihan dalam bangunan tersebut. Jadi kita rasa kehebatan bangunan tu. Anak kita lahir dah ada, jadi dia rasa benda tu biasa dalam hidup dia. Contoh, semula juga, kita lahir-lahir dah ada langit bumi, kita lahir-lahir dah ada gunung ganang, pokok-pokok dan sebagainya. Jadi kita tak nampak benda tu satu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk meyakinkan manusia, Allah cipta, aku cipta, Allah ulang berkali-kali. Dalam Quran, dia cipta langit bumi, dia cipta langit dan bumi. Lalu Allah suruh manusia tengok. Dalam bahasa Arab ada 3 perkataan tengok. Satu ro'ah ataupun taro. Taro, ni perkataan tengok dalam bahasa Arab. Taro. Taro ni tengok biasalah. Tengok sekali lalu. Tengok lagi mendalam dia panggil nazara. Tengok dalam sikit. Nazara. Ni tengok dengan agak mendalam sikit. Lagi mendalam pada dua ni dia panggil absara. Absara. Daripada perkataan absara ni lah perkataan observe bahasa orang putih. Okey. So dalam ayat kita sekarang Allah suruh tengok, mula-mula Allah suruh tengok guna perkataan tara. Baca ayat kita sekarang, ayat 3 surah Al-Mulk, Allah kata Allah ciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kalau kamu tengok sekali lalu, tara, tengok sekali lalu, kamu tidak akan jumpa sebarang tafawud. Tafawud tu maksud dia apa? Kekurangan dari sudut saiz. Kekurangan dari sudut saiz. Satu besar, satu kecil.
Satu sengit sebelah, satu tak sengit. Tu maksudnya. Kamu tak akan nampak kekurangan yang jelas. Kamu tak akan nampak kekurangan yang sangat jelas. Okey? Kita kalau tengok baju, kalau nampak dia punya tangan dia satu panjang satu pendek, beza 3-4 inci, nampak jelas. Tapi kalau lengan baju, belah kanan dengan belah kiri, beza dia suku inci je. Nampak tak? Tak nampak sangat. Betul kan? Nak tengok perbezaan yang lengan kanan dengan kiri tadi, perbezaan setengah inci tadi, kena guna absara. Berarti baru nampak, oh ada kekurangan rupanya. Jadi mula-mula Allah guna tara. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tak ada langsung kekurangan. Kemudian ayat penutup ayat 3 Allah kata, farji'il basar. Cuba tengok sekali lagi guna absara pula. Tengok dalam ayat ni Allah guna dua perkataan. Pertama tara, yang kedua absara. Tengok. Adakah kamu mendapati futur? Futur ni apa dia? Kekurangan yang halus-halus. Kekurangan yang halus-halus. Contoh baju ni belah depan corak dia bunga ada 12 daun. Corak kat bunga tu ada 12 dia punya corak daun dia. Corak daun dia baju batik belah depan. Belah belakang ada 11. Sering tengok tak lalu, tapi kalau kira betul-betul, oh lain rupanya. Itu dipanggil absar. Jadi futur adalah kekurangan, kerompongan, kecacatan yang kecil-kecil. Pun tak akan nampak, yang besar-besar pun tak akan nampak. Sebab tu Allah Ta'ala dengan bangga menamakan diri dia Rabbus samawati wal ard. Banyak tempat. Rabbus samawati wal ard. Tuhan langit-langit dan bumi. Apa makna Tuhan langit-langit dan bumi? Bila sebut Rabbu dalam bahasa Arab, menciptakan, menguasai, mentadbir. Menciptakan, menguasai dan mentadbir. Itu terjemah Rabbu. Menciptakan, memiliki, menguasai dan mentadbir. Itu terjemah Rabb. Kita terjemah Rabb Tuhan lah kan? Tak ada masalah pun terjemah Rabb tu Tuhan. Tetapi Rabb dalam sudut bahasa apa dia? Menciptakan, memiliki, menguasai dan mentadbir. Jadi bila Allah sebut Allah Rabbus Samawa, Allah Tuhan langit-langit, maksudnya Allah ciptakan langit, Allah memiliki langit, Allah menguasai langit, Allah mentadbir langit. Allah yang mentadbir langit inilah beritahu kita banyak tempat dalam Quran, nanti kiamat dia akan gulung langit. Nanti kiamat dia akan tukar langit baru. Nanti kiamat dia akan hancurkan langit-langit. Allah tu yang ciptakan langit, dia beritahu kita. Okey, baik. Ayat 4 pula. Summa kemudian, sambung ayat 4. Irji' ulanglah. Irji' ulanglah. Al-basara melihat. Al-basara melihat. Karrataini dua kali yang lain. Karrataini dua kali yang lain. Sebenarnya dua kali ni maksudnya kali tadi dah adalah basara. Ni basara kali kedua. Okey. Karrataini dua kali yang lain. Karrah sekali, karrataini dua kali yang lain. Yang qalib akan kembali. Yang qalib akan kembali. Ilaika kepadamu. Ilaika kepadamu. Al-basar, penglihatan. Al-basar, penglihatan. Khasi'an. Apa terjemah khasi'an? Kunu dalam keadaan apa nak terjemah khasi'an ni? Kalau terjemah dia sudut bahasa, terjemah dia hina. Hina. Okey, terjemah dia sudut bahasa hina lah. Kat sini nak terjemah apa kat sini? Hampa. Terjemah khasi'an kita terjemah hampa. Boleh? Akan kembali kepadamu penglihatan khasi'an, hampa. Apa terjemah? Instead of humiliation. Instead of humiliation. Kalau nak terjemah penglihatan hina kan, hampa lah, hampa. Hampa sebab tak jumpa cari salah. Itu maksudnya. Wa sedangkan, huwa dia yang tengok berkali-kali untuk cari kekurangan langit, kecacatan di langit tadi, hasir, menyesal. Hasir, menyesal. Daripada perkataan hasir ni keluar perkataan ya hasratan alal ibad. Hasir, menyesal. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Salmah Kasim, terjemahkan balik Puan Salmah. Ayat 4. Surat berapa? Muka surat 562. Ya. 562 ayat 4. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Letih. Hasil tu terjemah letih InsyaAllah.
Okey, baik, tak apalah. Bolehlah letih pun tak ada masalah. Okey. Hasil tu kita terjemah worn out. Okey. Okey, ikut terjemah worn out tu letih. Maksudnya apa? Menyesal kenapa? Duduk tengok berkali-kali, cari tak jumpa kekurangan yang Allah ciptakan pada langit. Okey. Allah sebut kemudian ulanglah melihat 2 kali. Allah sebut 2 kali tapi maksudnya berkali-kali. Cuba tengok lagi berkali-kali, nescaya. Okey, sebab kalau 2 kali kita terjemah 2 kali, boleh jadi tengok kali ketiga nampak kekurangan. Boleh jadi tengok kali keempat jumpa kekurangan. Jadi sebut 2 kali tapi maksudnya berkali-kali. Nescaya pandangan kamu akan kembali kepadamu dalam keadaan hina, menyesal, dalam keadaan penat, tak dapat apa pun. Memang tak jumpa langsung sebarang kekurangan yang Allah ciptakan pada langit. Okey, kita mungkin tak boleh nak kaji lah sebab kita mungkin bukan bidang kita, tapi ahli-ahli astronomi, pengkaji-pengkaji, mereka ada teleskop, mereka boleh tengok, mereka akan jumpa kehebatan-kehebatan Allah yang ada pada langit. Mereka akan jumpa kehebatan-kehebatan Allah yang ada di langit. Kita jumpa ke tak jumpa, tengok langit, sebut subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan langit, satu tanda kehebatan Allah yang menciptakan makhluk terbesar yang kita dapat tengok. Langit Okey, baik, seterusnya pasal langit lagi, ayat 5 pasal langit lagi. Jadi Allah nak cerita dia punya power dalam surah Al-Mulk ni, dia tak cerita makhluk-makhluk lain. Bumi pun dia tak cerita. Allah sebut langit je. Dalam ayat 3, 4, 5 ni, Allah cerita tentang langit sahaja. Okey. Dan laqad demi sesungguhnya Zayyana kami telah menghiasi. Zayyana kami telah menghiasi. Orang nama Zain, Zaina, Ziana, Zinah tu semua perhiasan lah tu. As-sama langit. As-sama langit. Ad-dunya dunia. Langit dunia. Maksud langit dunia apa? Langit dekat yang kita tengok ni lah. Langit yang dekat kita tengok. Allah telah menghiasi langit dunia. Okey. Dengan masabiha, bintang-bintang. Sebenarnya masabih ni lampu. Dalam bahasa Arab misbah lampu. Lampu-lampu kita ni semua panggil misbah. Jadi terjemah masabih ni bintang-bintang. Akan nak terjemah Allah menghiasi langit yang lampu-lampu, peliklah pula. Kerana apa? Bintang-bintang tu bercahaya bagaikan lampu pada waktu malam. Dan ja'alnaha kami jadikannya ya bintang-bintang tu rujuman. Apa nak terjemah sesuai rujuman? Balingan-balingan. Misil. MISSILES. Balingan-balingan. Pekong. Balingan-balingan. Rejam kan? Orang rejam. Apa cukup dengan rejam? Tanam dalam tanah baling. Rajim. Syaitan rajim kan? Bagi syayatin, syaitan. Syayatin, syaitan. Dan a'tadna kami sediakan lahum bagi mereka azabas sa'ir, azab as-sa'ir yang membakar, Okey, tolong terjemahkan dia. Dr. Azizah, terjemahkan Dr. Azizah ayat 5 ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Allah sebut, Allah ciptakan langit 7 lapis. Dan Allah kata, kami menghiasi langit dunia. Kenapa Allah sebut langit dunia? Langit kedua, ketiga, keempat Allah tak hiasi ke? Allah hiasi juga. Langit 2, 3, 4 semua Allah hiaskan dengan cantik. Tetapi manusia tak nampak pun apa yang ada antara langit pertama dan langit kedua. Yang kita nampak ni semua dalam lingkungan langit yang pertama. Semua dalam lingkungan langit yang pertama. Okey, baik. Jadi Allah kata kami telah menghiasi langit-langit dengan masabiha. Masabiha terjemah dia bintang-bintang. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Allah SWT ciptakan langit 3 sebab. Allah ciptakan langit 3 sebab. Apa 3 sebab? Allah ciptakan langit? 3 tujuan.
Pertama untuk menghiasi langit. Ni, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bintang, ciptakan langit pula dah. Silap. Allah ciptakan bintang 3 sebab. Pertama, bintang ni merupakan perhiasan-perhiasan di langit. Yang kedua, Allah ciptakan bintang-bintang alat untuk pekong, untuk baling syaitan yang cuba mencuri dengar. Malaikat-malaikat bincang kat langit, syaitan nak cuba curi dengar, Allah jadikan bintang tu untuk pekong, baling syaitan-syaitan. Yang ketiga, Allah Ta'ala ciptakan bintang sebagai petanda arah bagi kita. Kita nak pergi mana-mana malam-malam, mana ada signboard zaman dulu kan? Zaman dulu mana ada signboard. Kompas pun mungkin tak ada lagi zaman tu. Wallahualam lah kan. Tapi Allah ciptakan bintang-bintang untuk orang bermusafir pada waktu malam senang mencari arah tujuan dia. Puan Mai Zaitun tu dah baca boleh Puan Mai Zaitun. Zaman kita sekarang dia panggil landmark. Okay, sign. Muka surah An-Nahli. Surah An-Nahli, muka surat 269, ayat 15, ayat 16. Ada? Puan Mai Zaitun? Ada. 269, ayat 15, ayat 16. Dan dia menancapkan dan dia meletakkan dia Ustaz kan? Ya, menancapkan tu maksud dia pacak kuat-kuat tu maksud dia. Macam okey. Gunung di bumi agar bumi tidak bergoncang bersamamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda iaitu penunjuk jalan, dan menerusi bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Okey. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Menerusi bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Bukan petunjuk hidayah. Dapat jadi Islam tak? Petunjuk jalan. Senang nak pergi mana-mana tengok bintang. Orang kat laut ke, kat padang pasir ke, malam-malam tengok bintang. Tu 3 sebab. Jadi Qatadah kata, Allah buat bintang 3 sebab. Menghiasi langit, pekong, baling syaitan dan juga petunjuk jalan. Siapa yang mengatakan bintang ni makna dia nasib dia baik, bintang ni nasib tak baik, bintang ni tanda tu, tanda ni, okey, itu semua adalah kesesatan. Dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memandai-mandai dan kufur pada Allah Ta'ala tanpa berasaskan ilmu. Okey, baik. Tengok surah As-Saffat. Allah cakap macam ni juga. Surah As-Saffat. Tolong baca dia boleh? Surah As-Saffat. Puan Maisarah Mokhtar, tolong baca Puan Maisarah. Saya cari buku surat ya. Selepas surah Yasin ni. 446. Okey. Ayat 5 sampai 10. 5 sampai 10. 5 sampai 10. Okay. Ini pasal langit yang Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan hiasan bintang-bintang. Dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka. Dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat penduduk langit, dan mereka pula direjam dengan api dari segala arah dan penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka pula beroleh azab siksa yang tidak putus-putus. Kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu yang curi mendengar mana-mana percakapan malaikat, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menjulang lagi menembusi. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Syaitan nak curi dengar berita-berita kat langit. Tapi Allah Ta'ala sentiasa suruh malaikat merejam mereka, membaling mereka dengan bright star. Taib bintang, panggil taib bintang tu kan. Itu adalah rejaman, balingan malaikat terhadap syaitan-syaitan cuba nak curi dengar berita-berita di langit. Okey, ayat kita sekarang Allah sebut, dan kami telah sediakan untuk mereka azab yang membakar. Kenapa? Kerana timbul persoalan. Syaitan dibuat daripada api. Syaitan diciptakan daripada api kan? Wa khalaqal janna min marijim min nar.
Jadi bila syaitan diciptakan daripada api, adakah api kalah dengan bintang-bintang? Adakah api kalah dengan balingan-balingan bintang yang membakar tu? Api kan? Api kena baling api. Jadi apa? Macam kita baling air kepada air lah. Baik. Walaupun nampak zahirnya api tidak memberi kesan pada api, tapi Allah SWT mengatakan kalaulah syaitan tu tidak takut pada api, sebab dia api juga, tak payah lari. Kalaulah syaitan dia tak takut pada balingan-balingan bintang yang malaikat baling pada mereka tadi, sebab bintang tu berapi, dia pun daripada api, tak payah lari. Tak, Allah kata walaupun mereka lari, mereka tak kena balingan malaikat pada masa tersebut sebab mereka melarikan diri. Mereka takkan duduk diam lah sebab mereka takut kena api. Sama ada kena ke tak kena balingan tersebut pada mereka, Allah kata kami tetap sediakan untuk mereka azab yang membakar. Itu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tetap sediakan untuk mereka azab yang membakar. Itu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah lah ni, lama lah ni, perdebatan antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir itu tanya, orang kafir itu tanya, malaikat pula dah. Syaitan, iblis daripada api lalu kena bakar dalam neraka. Bagaimana api nak beri efek pada api? Dia pun tanya, pipi awak daripada apa? Kulit. Tangan saya daripada apa? Kulit. Dia pun lempang. Sakit tak? Sakit. Kulit dengan kulit boleh bertemu, bila sakit juga. Samalah juga api dengan api bila bertemu, Allah tak boleh bagi sakit ke? Allah tak mampu nak bagi sakit. Allah boleh bagi sakit dengan apa sahaja. Jadi dalam ayat 3, 4, 5 ni kita bincang tentang langit. Kita bincang tentang langit. Betul Allah sebut was-sama'i dzatil buruj. Demi langit-langit yang ada gugusan-gugusan bintang. Demi langit-langit yang ada gugusan-gugusan bintang. Maksudnya, gugusan-gugusan bintang yang Allah ciptakan kat langit tu, gugusan-gugusan bintang yang Allah ciptakan kat langit tu adalah sebagai perhiasan bagi langit, alat untuk tengok tempat, dan juga Allah gunakannya untuk malaikat baling syaitan-syaitan. Adapun manusia, bila tengok saja langit terus sebut subhanallah. Apa tujuan dia? Supaya bertambah keyakinan, kehebatan Allah dalam diri kita. Okey, baik. Tapi sebab benda dah biasa tengok, bila tanya siapa cipta Allah, dah tu je, habis kat situ. Patutnya kena cerita dengan lebih mendalam, cerita dengan lebih detail rahsia-rahsia Allah yang ada di langit. Belajarlah ilmu-ilmu berkaitan dengan langit. Kalau zaman dulu panggil ilmu falak, zaman sekarang astronomi lah, macam-macam lagi lah. Jadi bila kita belajar perkara-perkara tersebut, kita akan nampak bukti-bukti kebenaran Al-Quran terhadap apa yang Allah ciptakan di langit-langit. Okey, baik. Seterusnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Wa dan li bagi alladzina orang-orang yang kafaru kafir bi dengan Rabbihim Tuhan mereka, bagi orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, azab jahannam, azab neraka jahannam lah maksudnya. Wa dan bi'sa ia seburuk-buruk, bi'sa ia seburuk-buruk neraka itulah, al-masir tempat kembali. Al-masir tempat kembali. Tolong baca dia Puan Nuralizah Kasim boleh, ayat nombor 6 surah surah Al-Mulk ni, surah Al-Mulk tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, terima kasih Puan Nuralizah. Allah cerita tentang langit. Sepatutnya manusia tak payah tengok benda lain. Manusia kat muka bumi tak perlu tengok gunung, tak perlu tengok pokok, tak perlu tengok lautan, tak perlu tengok benda-benda lain lagi. Cukup dengan tengok langit sahaja sudah memadai untuk buat manusia tu yakin yang Tuhan tu satu. Betul tak? Kalaulah Tuhan ada 2, 3, 4 orang, Tuhan ada 2 orang ke 3 orang ke 4 orang Tuhan, nescaya langit yang ada sekarang hancur lebur. Kenapa langit sekarang ada hancur lebur? Masing-masing berebut kuasa, masing-masing nak menindas yang masing-masing satu lagi, maka akan berlakulah perebutan kuasa antara Tuhan-Tuhan, maka langit hancur. Jadi manusia normal akalnya bila tengok langit hebat, tidak pernah hancur, tak pernah runtuh, tak pernah rosak, maka sepatutnya walaupun tak ada orang datang berdakwah kepada dia,
walaupun tak ada orang datang ajak dia masuk Islam, akal normal dia kena beritahu, akal dia yang normal akan beritahu dia bahawasanya Tuhan itu satu. Tuhan itu sebab tu ulama-ulama kata orang yang seumur hidup dia tak pernah orang datang dakwah dia, tak pernah orang datang cerita Islam kat dia, dia tetap bersalah juga kat akhirat. Sebab apa Allah akan tanya dia kat akhirat, tak tengok ke langit bumi? Tak tengok ke bintang-bintang kat langit tu? Takkanlah dia jadi sendiri. Takkanlah dia tu terjadi dengan sendiri. Mesti ada tukang cipta dia, mesti ada yang tukang membuat dia. Jadi sepatutnya kamu kena carilah siapa tukang buat dia. Ni ulama-ulama katalah. Okey, walau bagaimanapun benda tu masih lagi menjadi pertikaian dan khilaf di kalangan ulama. Okey, untuk orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kafir tentang keesaan Allah. Dalam bahasa Quran, bila sebut kafara, kufur ni ada dua makna. Bagus. Kufur dalam bahasa Arab, dalam Quran ada dua makna. Satu, kufur yang lawan dia Muslim. Kafara, kufur. Kafir lah. Satu, dia punya lawan dia Muslim ataupun mukmin. Muslim ataupun mukmin. Maksud kufur kat sini apa dia? Non-Muslim. Satu lagi, kufur yang lawan dia syukur. Syukur. Okey. Jadi bila Allah sebut kafara, kufur dalam Quran, tengok. Ayat yang dimasukkan tu, kufur yang dimasukkan lawan pada ni ke? Ataupun kufur yang dimasukkan lawan pada ni? Kalau kufur yang dimasukkan lawan dia Muslim dengan mukmin, maksudnya non-Muslim. Dia kafir, itu bukan orang Islam. Adapun kufur lawan dia syukur, orang tu masih Islam, tapi dia panggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah bagi dia umur panjang, Allah bagi dia duit, bagi kesihatan, dia tak semayang. Adakah dia kafir? Dia panggil kufur nikmat. Allah bagi dia duit banyak, dia guna buat main judi. Banyak-banyak duit tersebut dia guna buat main judi. Adakah dia jadi kafir? Tak, dia panggil kufur nikmat. Jadi dalam Quran, ingat, bila ada lafaz kafara, dia ada dua makna. Satu makna kufur lawan dia Islam, satu makna kufur lawan dia syukur. Okey, contoh. Saya tunjuk contoh yang kufur lawan dia Islam. Surah At-Taghabun. Tengok muka surat lawan dia mukmin ataupun Islam. Page 556. Muka surat 556. Tolong baca dia. Puan Rosimah, tolong baca boleh? Puan Rosimah kasih. Page 556 ayat 2. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengaturkan kejadian kamu, maka ada sebahagian daripada kamu yang kafir dan ada sebahagian daripada kamu yang beriman, dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Okey, terima kasih Puan Rosimah. Jadi Allah kata, Allah ciptakan kamu, sebagian kamu kafir, sebagian kamu mukmin. Jadi kafir kat sini maksudnya apa? Orang bukan Islam. Jadi jelas kat sini kafir yang lawan dia orang bukan Islam. Ayat dalam surah An-Naml ayat 40. Surah An-Naml ayat 40. Kat situ kafir lawan dia syukur. Muka surat saya cari jap. 380. Muka surat 380. Muka surat 380. Tolong baca dia. Puan Nur Zakiyah boleh? 380 ayat 40. Ni kata-kata Nabi Sulaiman alaihi salam setelah dia dapat singgasana Bilqis ataupun Balqis. Ustaz, internet saya ni putus-putus sikit. Kalau tak dengar tu maknanya tak stable lah internet ni. Kat Dengar mana tak? tu? Kelana Jaya ke Kuantan? Kelana Jaya. Ya, okey. 380 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seorang yang mempunyai ilmu daripada kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, iaitu Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa engkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Barang siapa engkar. Jadi maksud engkar tu apa? Bukan kafir. Engkar tu apa? Kufur nikmat. Allah bagi sihat, Allah bagi mata dapat melihat dengan baik, tapi tengok benda haram. Allah bagi duit banyak,
guna buat judi, contohlah. Allah bagi kemampuan menulis, tulis benda jahat-jahat, contoh. Dia tu dia panggil kufur nikmat. Keluar dari Islam? Tak keluar dari Islam, tapi dia panggil fasik. Okey. Baik, ayat sekarang. Kufur mana satu? Ayat sekarang cerita dia orang yang kufur dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang kafir dengan Allah, maksudnya kafir dengan keesaan Allah, mereka akan dapat azab neraka Jahannam. Perkataan Jahannam berasal pada perkataan jim ha mim. Jim, ha dan mim. Jim, ha dan mim bermakna tempat-tempat yang sangat gelap. Di neraka Jahannam ni tempat yang sangat gelap, kerana api neraka Allah pandangkan 1000 tahun jadi warna putih, Allah pandangkan 1000 tahun lagi jadi warna merah, Allah pandangkan 1000 tahun lagi jadi warna hitam. Sebab tu dipanggil Jahannam. Kerana apa? Tempat yang sangat-sangat gelap, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seteruk mana pun tempat tinggal kita, seteruk mana pun orang tu duduk kat muka bumi ni, bawah jambatan, bawah tangga, tidur tepi jalan, gelandangan. Seteruk mana pun tempat dia kat muka bumi ni, teruk lagi tempat yang Allah sediakan untuk orang kafir di neraka di akhirat, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini ancaman. Allah mulakan ayat ni dengan ancaman keras pada orang kafir. Allah cakap terang-terang, aku dah cipta langit punya hebat, nak tunjuk pada manusia yang aku seorang je boleh buat. Tapi manusia ni tetap mengatakan ada Tuhan lain selain aku. Maka untuk orang macam tu tak payah cakap banyak, nerakalah tempat tinggal mereka. Syukur pada Allah, kita orang Islam ada buat dosa, ada buat maksiat. Kita orang Islam ada hari semangat beramal, ada hari buat dosa, ada hari lalai, ada hari tak beramal langsung. Tapi selagi mana kita tidak terkeluar pada Islam, kita ada harapan untuk tidak termasuk di kalangan orang yang kena neraka di hari akhirat. Bukan kata tak payah beramal, tak. Maksudnya apa? Bila kita Muslim, bila kita mukmin, kebaikan-kebaikan kita buat, walaupun sikit, tetap memberi efek untuk menjauhkan kita pada neraka. Tapi orang kafir, baik macam mana sekalipun, kebaikan dia tidak akan membantu dia untuk menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ada 4 perkara yang Allah nak bincang, beritahu kita lepas pada ini tentang gambaran-gambaran neraka. Ayat 7. Iza apabila, sambung ayat 7. Iza apabila, jadi kita baca Al-Mulk tiap-tiap malam ni, bermula daripada ayat 1 sampai ayat 5, kita patut rasa sedar kehebatan Allah dalam menciptakan langit. Okay, bila kita sedar kehebatan Allah ciptakan langit, perintah Allah suruh bangun subuh esok, perintah Allah suruh buat tu, buat ni esok lusa, semua kita anggap besar. Yang kedua, ayat 6 dan seterusnya ni, sampai ayat 11 ni adalah ancaman-ancaman neraka kepada orang yang tak rasa Allah tu besar, kepada orang yang tak rasa perintah Allah tu besar, kepada orang yang tak rasa larangan Allah tu besar. Dia anggap main-main dia begitu. Okey, ayat 6, ayat 7, Iza apabila ulqu, mereka dicampakkan. Siapa mereka ni? Orang kafir lah. Ulqu, mereka dicampakkan. Fiha, ke dalamnya, ke dalam neraka lah. Fiha, ke dalam neraka. Sami'u, mereka akan mendengar. Sami'u, mereka akan mendengar. Laha, baginya. Okey. Baginya, bagi neraka lah. Syahiqan, suara, dia panggil apa nak terjemah sesuai? Suara, syahiqan ni macam suara orang melepaskan jeritan. Suara, nak terjemah apa sesuai syahiqan ni? Suara getaran, terjemah suara getaran. Syahiqan, suara getaran. Wa, dan ia neraka tu, tafur, menggelegak, blaze forth. Okay, syahiqan tu drawing of his breath. Okay, suara orang lepas cakap, tu panggil syahiqan. Okay, tak apa, kita terjemahkan dulu. Puan Izzawani terjemahkan boleh? Puan Izzawani ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka akan mendengar-dengar baginya suara, dan ia neraka menggelegak. Okey, baik. Dia dalam bahasa Arab, syahiqan ni apa? Syahiqan ni orang jerit kuat-kuat. Wah, jerit kuat-kuat. Dipanggil syahiqan. Bila dia dah penat jerit, dia akan bunyi. Penat jerit,
dah jerit kuat-kuat, wah, menangis ke, teriak kuat-kuat, dah penat, dia akan okey. Sorry, terbalik. Syahiqan ni suara ni. Dia panggil apa Kita jerit kuat-kuat, lepas tu tu bunyi syahiqan. Satu lagi dia panggil zafir. Zafir ni tengok muka surat 233. Zafir dengan syahid. Zafir dengan syahid. Syahid ni kita terjemah saing. S-I-G-H-I-N-G. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak boleh? Muka surat 233 ayat 106. Ustaz, 233 106. Ya. Okey. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mengeluarkan tarik nafas. Tu syahid. Tu maksud syahid dalam bahasa Arab. S-I-G-H-I-N-G. Tu terjemah syahid. Jadi neraka pun ada. Bunyi dia menggelagak, bunyi dia melepaskan marah. Dr. Hamka tulis, kalau kita tengok kebakaran hutan, kalau kita bakar sampah kecil-kecil, dia tak dengar bunyi ni. Api kita bakar kecil-kecil, bakar sampah belakang rumah, tak dengar bunyi ni. Tapi kebakaran hutan, kebakaran rumah, kebakaran gedung, kita dengar bunyi marah api itu. Itu syahid. Itu bunyi marah api, syahid. Okey? Bahkan bunyi ni ayat kita sekarang, mereka dah dimasukkan dalam neraka. Mereka dengar bunyi ni. Dalam surah Al-Furqan, Allah kata, daripada jauh lagi mereka dah dengar bunyi apa ya? Bunyi regging ke, tak tahu nak sebut lah. Tolong baca dia Puan Salmah boleh? Puan Salmah. Surah Al-Furqan. Surat berapa Ustaz? Saya cari muka surat dia. Okey. Muka surat 362. 361. Ragging sound and roaring. Zafirah. Roaring. Ayat berapa Ustaz? 12. Apabila ia neraka melihat mereka daripada tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana kemarahan. Itu je. Baca pendek. Pendek je. Suara yang gemuruh kerana kemarahan. Ragging sound and roaring. Itu boleh terjemah lah. Okey, baik. Tak apa. Terima kasih Puan Salma. Itu semua bunyi-bunyi neraka untuk apa? Untuk buat manusia rasa gerun, untuk buat manusia takut terhadap neraka. Ini Allah cerita tentang neraka dengan pelbagai cerita dalam Quran supaya kita takut. Tapi kalau kita lepas dengar neraka, tidur, tak bangun subuh, tak rasa apa-apa. Lepas dengar tentang neraka, apa lagi? Dosa maksiat buat macam biasa, tak rasa apa-apa. Maka kita termasuk dalam kategori mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita termasuk dalam kategori mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Pertama Allah sebut neraka sifat dia mengeluarkan bunyi syahiqan tadi, bunyi marak dia tu. Wahya tafur, dan dia sentiasa menggelegak. Dua sifat neraka. Syahiqan yang pertama, dia sentiasa bunyi marak. Yang kedua, kepanasan dia sentiasa menggelegak. Maksudnya tahap suhu panas dia tidak pernah berkurangan sedikit pun. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sifat neraka yang ketiga. Takadu hampir-hampir. Takadu, ia hampir-hampir. Okey, tamayyazu, meledak. Tamayyazu, meledak. Min, daripada al-ghaiz, kemarahan. Okey. Kullama, setiap kali. Ulqiya, dicampakkan. Fiha, ke dalam neraka. Faujun, satu kumpulan. Setiap kali dicampakkan dalam neraka satu kumpulan, sa'alahum, akan bertanya kepada mereka. Sa'altahum, akan bertanya kepada mereka, itu kepada ahli neraka.
akan bertanya kepada mereka, itu ahli neraka, khazanatuha, penjaga-penjaganya, khazanatuha, penjaga-penjaganya, iaitu malaikat Zabaniyah dan juga malaikat-malaikat yang bersama malaikat Zabaniyah. Alam, adakah tidak? Alam, adakah tidak? Ya'tikum, datang kepada kamu. Ya'tikum, datang kepada kamu. Nazir, pemberi ancaman. Nazir, pemberi ancaman. Okey, tolong terjemahkan dia. Dr. Azizah, terjemahkan Dr. Azizah boleh? Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Setiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar, yakni dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, adakah tidak kamu pernah didatangi oleh seorang rasul pemberi ancaman dan amaran? Terima kasih Dr. Azizah. Jadi dalam ayat kita sekarang ada 4 ciri-ciri nenaki Allah sebut. Pertama, dia mengeluarkan bunyi marak dia, syahid tu. Kedua, dia sentiasa bergelegak. Ketiga, dia hampir-hampir nak pecah. Dia punya tahap gelegak dia tu, kalau kat bumi dah lama hancur bumi. Tapi Allah Ta'ala kata hampir-hampir nak pecah. Kalau pecah neraka, macam mana orang kafir nak kena azab kan? Maksudnya bunyi tahap dia, tahap tertinggi dia punya panas dia. Bunyi gelegak dia, bunyi marak dia, bunyi yang sangat-sangat, bunyi yang di tahap paling tinggi. Hampir-hampir nak pecah kerana neraka tu marah dan Allah pun marah. Tetapi Allah tak bagi pecah lah. Sebab Allah nak azab orang kafir lama dalam tu. Itu nombor 3. Yang keempat, mereka akan ditanya soalan. Dalam neraka, mereka ditanya lagi soalan. Sedangkan kalau tak tanya pun, tak apa dah. Kalau tak tanya pun tak apa dah. Kerana apa? Mereka awal-awal lagi, masa dihisap, masa diberi buku catatan amal, mereka tahu mereka layak masuk neraka. Jadi kenapa duk kena tanya lagi? Okey, untuk pastikan setiap orang neraka, setiap ahli neraka masuk neraka dalam keadaan mereka tak fikir mereka dizalimi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abul Bakhtari At-Tai, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhlikan nasu hatta ya'ziru min anfusihim. Manusia tidak akan dimatikan kat muka bumi ni sehinggalah mereka sedar hakikat diri mereka sendiri. Apa maksud dia? Manusia ni sebelum dia mati dia tahu dah dia baik ke dia tak baik. Sebelum dia mati dia tahu dah dia baik dia tak baik. Tak ada kata kat akhirat nanti boleh tahu aku ni bagus, aku ni tak bagus. Tak. Sebelum dia mati lagi dia dah tahu dah dia ni orang baik ke orang tak baik. Ni kata-kata Nabi SAW lah kat dunia ni. Kat akhirat nanti orang yang masuk neraka, Nabi kata apa? La yadkhulu ahadun an-nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nar aula bihi minal jannah. Tidaklah seseorang pun yang masuk ke neraka melainkan dia tahu bahawasanya neraka lagi layak baginya berbanding pada syurga. Ada pun orang masuk neraka nanti dia pun katanya soalan, kenapa aku masuk neraka? Patutnya aku masuk syurga lah, aku geng surau. Aku suka masuk kelas ngaji, aku suka buat tu, suka buat ni. Tak, Allah kata setiap orang masuk neraka, dia tahu neraka layak bagi dia. Lebih-lebih lagi lepas dia dapat buku catatan amal, lebih-lebih lagi bila dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa tanya? Allah suruh malaikat tanya soalan macam ni. Pertama untuk hina ahli neraka. Yang kedua, untuk pastikan setiap ahli neraka masuk neraka dalam keadaan mereka tahu mereka bersalah dan mereka layak masuk neraka. Sebab kalau tidak ada hari hisap, tidak ada pemberian buku catatan amal, bakit pada kubur tu Allahumma orang kafir dalam neraka. Maka orang kafir mungkin akan timbulkan persoalan. Kenapa saya kena masuk neraka? Bicaralah dulu. Kalau kita sekarang kan contohlah, zaman kita ada orang kena penjara tanpa bicara. Zalim tak? Dia akan kata mahkamah zalim walaupun dia bersalah. Jadi dia akan kata apa? Zalim. Tak bercara terus kena masuk penjara. Jadi nak tunjuk yang mahkamah tak zalim, bicaralah dulu kes dia. Jadi kat akhirat memang ada hari perbicaraan. Apa tujuan adanya hari perbicaraan? Untuk memastikan setiap ahli neraka tidak ada seorang pun yang akan mengatakan dia dizalimi. Tak. Setiap orang masuk neraka, dia tahu dia memang layak masuk neraka kerana dosa-dosa maksiat dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Allah kata,
setiap kali masuk kumpulan yang besar. Masuk kumpulan besar apa dia? Orang kafir zaman kita, dia akan masuk bersama orang kafir sesama dengan dia. Maksudnya apa? Orang kafir zaman kita sekarang kan, dia adalah ketua-ketua paderi dia, ketua Buddha dia, Sami Buddha dia yang dia ikut, ketua Tok Pekong dia ikut. Jadi mereka akan masuk neraka sekumpulan bersama dengan zaman mereka. Tak adalah kata orang kafir zaman sekarang kena masuk neraka orang kafir zaman Nabi Nuh. Tak ada. Orang kafir zaman Nabi Nuh, dia masuk sama-sama kafir zaman Nabi Nuh. Lepas tu terjemah faujun tu, kumpulan yang besar. Masuk beramai-ramai. Daripada perkataan faujun tu, keluarlah perkataan afwaja kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong. Faujun, satu kumpulan manusia yang ramai masuk. Siapa? Pengikut dan juga orang yang diikuti. Masuk sama-sama. Apa tujuan dia? Nak buat mereka rasa menyesal. Sebab dia orang ni dah dulu aku kafir. Okay, lalu Allah suruh malaikat Zabaniyah dan juga malaikat lain tanyalah. Malaikat lain tanya. Alam ya'tikum nazir? Okay. Adakah kat dunia dulu tidak pernah datang kepada kamu seorang pemberi ancaman? Dulu kat dunia dulu tak ada orang datang bagi ancaman ke tentang neraka ni? Tak ada orang takutkan kamu ke tentang neraka ni? Okey, baik. Apa jawapan ahli neraka? Ayat 9. Qalu, mereka menjawab, sambung ayat 9. Qalu, mereka menjawab, bala, ya. Terjemah bala, ya. Qad, sesungguhnya, ja'ana, telah datang kepada kami, nadhirun, seorang pemberi ancaman. Nadhirun, seorang pemberi ancaman. Falalu, ataupun maka, kazzabna, kami telah mendustakan. Kazzabna, kami telah mendustakan. Wa, dan kulna, kami telah katakan. Kulna, kami telah katakan, dalam braket tulis kepada mereka. Kami telah katakan kepada mereka, kepada pemberi ancaman yang datang tu lah. Ma tidaklah Nazzala menurunkan Allahu oleh Allah min daripada syai'in sesuatu pun in tidaklah antum kamu semua, dia refer pada Nabi dan pengikut-pengikut Nabi tu, kamu semua, illa melainkan fi dalam dalalin kesesatan kabir yang besar. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Puan Rosimah Kasim, terjemahkan boleh Puan Rosimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak melakukan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Okey. Orang yang terlalu bersalah, sedar tentang kesalahan dia, maka dia akan menjawab sungguh-sungguh lebih pada apa yang ditanya. Wahai malaikat tanya dulu, ada tak orang datang? Ada. Cukup lah. Tu je jawapan nak. Tapi mereka nak tunjuk, Allah nak tunjuk pada kita betapa menyesalnya ahli neraka ke akhirat. Mereka jawab sepenuh hati. Mereka jawab dengan penuh penyesalan. Allah suruh malaikat tanya, dulu kat dunia ada tak orang datang beri ancaman? Mereka jawab, ada. Pertama, bala. Itulah mengiyakan. Qad ja'ana. Qad tu sesungguhnya telah datang pada kami seorang pemberi ancaman. Lalu kami mendustakan mereka. Maksudnya kami nafikan apa yang mereka bawa. Mereka tu kami nafikan. Nabi-Nabi itu kami nafikan. Apa yang Nabi itu bawa pun kami nafikan. Kami tidakkan. Lalu kami katakan dengan penuh keyakinan kepada mereka, Allah tak pernah turunkan sesuatu pun. Jadi ayat ni Allah nak terangkan apa makna kafir terhadap Allah. Kafir terhadap Allah bukan sahaja kafir terhadap keesaan Tuhan. Termasuk kafir terhadap Allah adalah orang yang kufur, tidak menerima apa yang Allah turunkan pada para Nabi. Contoh Yahudi. Yahudi terima Allah Maha Esa. Yahudi, mereka terima Allah Maha Esa. Bukan semua Yahudi anggap Uzair itu anak Allah.
Bukan semua Yahudi anggap Uzair itu anak Allah. Mereka terima Allah tu Maha Esa, Yahudi. Kristian tak lah. Tetapi kenapa di sisi Allah mereka kufur? Tu point dia. Kenapa di sisi Allah orang Yahudi dianggap kufur? Kerana mereka mendustakan Nabi dan apa yang Nabi kebawa. Tu point dia. Jadi dalam ayat kita sekarang Allah nak beritahu salah satu penyesalan ahli neraka adalah mereka mendustakan Rasul yang Allah hantar pada mereka, lalu mereka mengatakan pada Rasul tersebut Allah tak pernah turunkan sesuatu pun, bahkan kamu adalah orang-orang yang sesat. Nampak? Nak ceritanya, orang walaupun dia yakin Allah tu Maha Esa, tapi bila dia reject apa yang Allah hantar, itu Nabi, apa Allah turunkan, itu Quran, maka dia termasuk di kalangan orang kafir pada Allah, dia juga layak masuk neraka selama-lamanya. Ayat macam ni ada, tengok surah Az-Zumar. Tolong baca Puan Razilah, surah Az-Zumar, saya cari muka surat sekejap. Wasiqal ladina kafaru, muka surat 466, ayat 7172. Ayat ni Allah tanya detail sikit. Ada tak datang Nabi-Nabi baca pada kamu gini. Boleh? Puan Noraliza. Satu ayat apa Ustaz? Muka surat 466, ayat 7172. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasuk-pasuk. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, ya telah datang, tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Setelah itu dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takbur ialah neraka Jahannam. Okey, terima kasih Puan Razilah. Okey. So Allah kata dalam ayat ni, Allah suruh penjaga-penjaga neraka tanya ahli neraka. Dulu kat dunia tak ada akan datang orang bagi ancaman pada kamu. Baca ayat-ayat Allah. Dan orang tu datang menggunakan bahasa kamu sendiri. Bukan Nabi tu orang luar datang nak kena cakap bahasa lain kat kamu, nak kena pakai translator. Tak. Di kalangan kamu sendiri juga aku pilih Nabi. Di kamu tak boleh bagi alasan, saya tak faham. Sebab saya orang Arab, Nabi tu orang Cina, macam mana kami nak faham? Tak. Allah memang hantar para rasul menggunakan Allah pilih para rasul, Allah pilih orang yang sama di kalangan kaum. Supaya mereka tak boleh bagi alasan, kami tak faham. Waktu dalam ayat kita sekarang, ayat kita ini baca tadi, Allah kata, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul di kalangan kamu? Tengok surah Ibrahim. Surah Ibrahim ada cerita pasal ni. Tolong baca dia Puan Maisarah, surah Ibrahim. Saya cari muka surat sekejap. Muka surat 255 ayat bawah sekali. Ayat 4, sorry. Ayat 4. ayat 4. Boleh Puan Maisarah? Ustaz 255 ayat 4. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Juga memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Okay, terima kasih Puan. Tidaklah kami mengutus mana-mana rasul melainkan dengan menggunakan bahasa kaum dia. Allah pilih Nabi di kalangan umat terdahulu, cakap dengan bahasa itu. Cuma Nabi Muhammad special sikit. Dia cakap bahasa Arab sahaja, tetapi apa yang baginda SAW sampaikan telah sampai kepada semua bahasa-bahasa tamu ke bumi ini. Itu keistimewaan untuk Nabi lah. Adapun Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka semua datang cakap satu bahasa yang umat tempat tu faham bahasa Nabi tersebut. Soalan macam ni, Allah suruh malaikat tanya di neraka, dulu tak ada orang beritahu ke? Dulu tak ada orang pesan ke? Dulu tak ada orang nasihat ke? Soalan macam ni bukan saja Allah tanya pada manusia, bahkan Allah tanya pada jin.
Jin pun kena tanya soalan macam ni juga. Jin pun dapat soalan yang sama macam manusia dapat juga. Tengok muka surat 144. Kalau baca Puan Nur Zakiyah 144 ayat 130. 144 ayat 130. Boleh? Boleh Ustaz? Satu. Kosong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul daripada kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan mengingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang kafir. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Allah tanya, wahai golongan jin dan manusia, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul di kalangan kamu sendiri? Rasul itu membacakan kepada kamu ayat-ayat aku, memberi peringatan tentang pertemuan hari akhirat ni. Mereka jawab, ya, memang ada. Memang ada rasul terpesan. Tapi mereka jawab, kami tertipu oleh kehidupan dunia. Timbul soalan, kenapa banyak ayat Quran cerita tentang soalan-soalan penjaga neraka kepada ahli neraka, tapi ayat yang berbeza-beza. Betul kan? Ayat ni, ayat 130 ni lain sikit bunyi dia. Ayat Puan Noralizah baca tadi lain sikit bunyi dia. Ayat kita sekarang lain sikit bunyi dia. Ada dua jawapan. Pertama, soalan tu ditanya berkali-kali. Soalan malaikat tanya pada ahli neraka ditanya berkali-kali. Kali pertama soalan bunyi lain sikit. Kali kedua soalan bunyi lain sikit. Tapi maksud tetap sama lah. Kali ketiga soalan bunyi lain sikit. Tapi maksud tetap sama. Itu pertama. Jawapan kedua, neraka ada 7 pintu. Jadi setiap pintu ditanya soalan-soalan yang berbeza-beza. Neraka ada 7 pintu. Setiap pintu ditanya dengan cara pertanyaan soalan yang berbeza-beza. Wallahu a'lam. Kat akhirat kena tanya sekali pun dah cukup pedih. Kena tanya sekali je soalan macam tu. Dulu kat dunia tak ada orang beritahu ke? Tak ada orang pesan ke? Tak ada orang beri peringatan? Tak ada orang nasihat? Boleh jawab tak ada? Tak ada. Mana boleh jawab tak ada? Kita semua dengar. Tengok surah Al-Hijr, 7 pintu. Kena refer ayat 7 pintu. Muka surat 264. Tolong baca Puan Izzah ni, page 264. Ayat 43, 44. 43, 44. 43, 44. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya neraka Jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka. Ia mempunyai 7 pintu. Setiap pintu ada bahagian yang tertentu daripada golongan mereka. Okey. Terima kasih Puan Izzah ni. Di neraka ada 7 pintu. Setiap pintu ada dikhaskan untuk golongan-golongan tertentu di kalangan mereka. Sebab tu soalan kita kalau tengok bunyinya lain-lain. Walau bunyinya lain-lain tapi maksud tetap sama. Apa maksud dia? Dulu kat dunia tak ada orang beritahu ke? Dulu kat dunia tak ada orang pesan ke? Okay, baik sikit lagi. Kita berbagi 2 ayat lagi ya. Wa dan qalu, mereka berkata, ahli neraka ni lah. Lau, jikalau, kunna kami dahulu, nasma'u mendengar, ataupun naqilu memikirkan, use our intelligence. Dia terjemah. Use our intelligence. Ma tidaklah, kunna kami berada, fi bersama, ashabis sa'ir, penghuni-penghuni neraka, ashabis sa'ir, penghuni-penghuni neraka. Fa lalu ataupun maka, i'tarafu, mereka mengaku, they will confess, mereka mengaku, bi dengan zambihim, dosa mereka. Fa maka, suhqan, jauhlah mereka. Terjemah suhqan, jauhlah. Dalam mereka tulis dari rahmat Allah.
Suhqan terjemah dia jauhlah, maksudnya jauhlah daripada rahmat Allah bagi ashabis sa'ir, penghuni-penghuni neraka. Ashabis sa'ir, penghuni-penghuni neraka. Okey, Tuan Haji Ishak tolong baca boleh ayat 10 ayat 11 ni. Last ni ayat 10 ayat 11 ni. Dan mereka berkata, jikalau kami dahulu mendengar ataupun memikirkan, tidaklah kami berada bersama penghuni-penghuni neraka, lalu mereka mengaku dengan dosa mereka, maka jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni-penghuni neraka. Okey. Ayat penyesalan, sebab tu ahli neraka, salah satu ahli neraka pula. Salah satu nama-nama kiamat apa dia? Yaumul Hasrah. Nanti dalam surah surah Maryam ada. Yaumul Hasrah. Terima apa Yaumul Hasrah? Hari penyesalan. Setiap orang akan menyatakan penyesalan mereka. Jadi penyesalan ahli neraka dalam neraka ni, mereka kata, kalaulah dulu kami dengar dan kami fikir. Kalaulah dulu kami dengar, kami fikir. Jadi ulama kata apa dia? Untuk mengurangkan tahap penyesalan pada hari akhirat, kena banyak dengar dan kena banyak fikir. Mereka kat dunia dulu tak nak dengar dan lepas dengar tak nak fikir. Sebab tu mereka menyesal. Sebab tu ayat mereka kat sini, kalaulah kat dunia dulu kami dengar dan kami fikir, mesti kami tak kena jadi masuk golongan ahli neraka ni. Maknanya apa dia? Ahli neraka kat neraka nanti akan menyesal sebab tak nak dengar, tak nak fikir. Maka kita yang masih ada peluang belum masuk menuju akhirat, belum kita menuju alam akhirat, kita ada banyak peluang untuk mendengar nasihat orang. Tak kisahlah yang bagi nasihat tu ustaz ke, kawan ke, mak ayah ke, anak ke. Dan apa? Orang dalam neraka sangat-sangat menyesal bila mereka tak nak dengar kat dunia dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan mendengar kebaikan, mendengar nasihat-nasihat, kita nampak kecil je. Nampak macam simple lah, asyik cakap benda ni je. Setiap minggu cakap benda ni je. Tak. Lagi banyak kita dengar, sebenarnya ada kesan dalam diri kita. Mungkin apa kita dengar hari ni kita tak amalkan. Mungkin apa kita dengar hari ni kita tak apa nak buat. Tapi oleh kerana kita dengar, satu masa Allah akan bagi taufik kita untuk kita amalkan. Tapi orang tu ada dengar. Tak ada niat pun nak dengar. Bila orang nak cakap, dia buat suara hiruk pikuk. Bila orang nak cakap, dia buat macam tak nak minat, tunjuk minat untuk dengar. Sebab tu ciri-ciri ibadur rahman, bila dengar nasihat, bila dengar orang cakap nasihat, walaupun pasal solat, kita ni dengar nasihat pasal solat, sejak sekolah rendah lagi berpuluh kali dengar nasihat pasal solat. Tapi ciri-ciri ibadur rahman, bila orang bagi nasihat, dia kena berlakon, dia kena buat-buat seolah-olah tu first time dengar. Jadi benda first time dengar dengan benda kali kedua, 3, 4, 5, lain tak dia punya reaksi dia? Lain kan? Kadang-kadang kita dengar nasihat ceramah ma'al hijrah. 15 tahun duduk kat surau ni, 15 tahun ceramah ma'al hijrah, tu je point dia. Contoh. Jadi kita datang dengan perasaan, tu je lah point dia. Kita tak akan dapat manfaat. Walaupun penceramah tu ustaz yang sama, point yang sama dia cakap tahun lepas, tapi kita duduk dengan penuh tumpuan, kesan dia lain. Tengok muka surat 366. Tolong baca Puan Salmah. Balik soalan ambil masa lebih sikit. Puan Salmah tolong baca. Page 366. Okey. Ayat yang ke-73. Kalau bahasa kita sekarang, orang nasihat buat pekak, buat bodoh. Ibadur Rahman bila dengar nasihat, dia takkan buat macam buat pekak dan buat bodoh. Boleh tak? Puan Salmah, page 366 ayat 73. Muka surat berapa tak? 366. 366. Ayat 73. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Terima kasih Puan Salmah. Kadang-kadang anak kita nasihat dia dengar lah. Contohlah, bukan kata anak kita tak bagus tak. Kadang-kadang setengah anak-anak tu, bila mak ayah dia nasihat, dia dengar. Tapi dia dengar tu, dia buat macam pekak. Dia buat-buat tak dengar. Dia dengar apa mak dia cakap, tapi buat pekak, buat bodoh. Esok dia buat lagi, contoh. Jadi ibadur rahman, bila dengar nasihat tu, walaupun dia tak ada kekuatan nak buat, dia kata aku kena buat sungguh-sungguh ni.
Orang beri nasihat jangan buat macam ni, buat macam ni. Dia walaupun dia tak mampu nak tinggalkan apa yang dia sedang buat tak baik tu, tapi dia kena niat, aku kena tinggal ni. Nasihat tu betul, aku kena tinggalkan. Tapi tanda orang sombong, bila orang nasihat dia, ingat syurga dia punya. Ingat neraka, puak saudara dia punya, senang-senang. Tak, orang tu warning tentang neraka sebab Nabi yang sebut. Kalau buat macam ni masuk neraka. Bukan kita warning tentang neraka, kita nak kata awak confirm masuk neraka. Tak. Orang yang sombong, dia takkan niat untuk amal, dia takkan niat untuk ambil manfaat daripada apa orang sampaikan, bahkan dia akan cari salah untuk tunjuk dia tak bersalah. Contohlah, ini contoh. Jadi orang ibadur rahman, bila dengar ayat-ayat Allah, dia kena dengar macam first time dengar, kena tambah dengar ni. Dan dia kena niat sungguh-sungguh nak amalkan apa yang dia dengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebaikan manusia akan dapat bila manusia ada sifat nak mendengar. Dan apa? Bila banyak dengar, dia akan fikir, maka dia akan beramal. Ke akhirat Allah kata ayat 11, fa'tarafu, mereka mengaku dosa-dosa mereka. Mengaku ke akhirat apa dapat? Mengaku akhirat tak apa dapat. Sebab tu orang yang beruntung, orang mengaku kat dunia. Sebab tu dalam kita punya Sayyidul Istighfar, tengok kat skrin, kita disunatkan baca pagi dan petang. Sayyidul Istighfar, betul kan? Tengok apa terjemah Sayyidul Istighfar. Saya baca terjemah dia. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar-benar yang melainkan Engkau. Engkau ciptakan aku. Dan aku adalah hamba-Mu. Aku sentiasa berada atas perjanjian dengan-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan aku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Ampunkanlah aku. Jadi kita baca doa Sayyidul Istighfar ni pagi petang. Apa tanda dia? Tanda kita sedar kita berdosa pada Allah dan kita sangat-sangat nak Allah ampunkan dosa kita kat dunia ni. Orang kafir, dia tak rasa bersalah, tak rasa ada hari akhirat, nak minta ampun. Jangan harap mereka minta ampun. Jadi mudah-mudahan kita istighfar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah pada kita untuk kita terus mendengar. Kadang-kadang ujian untuk ustaz agak. Ujian untuk ustaz. Apa maksud saya? Dia ustaz. Dia nak dengar ceramah orang bukan mudah. Dia ustaz ni biasanya dia dengar ceramah ustaz-ustaz dia. Ustaz-ustaz yang bukan ustaz-ustaz dia tak dengar. Sebab tu, minta maaf banyak. Sebab tu kalau dengarlah ustaz-ustaz yang berceramah dia kata apa? Orang awam duduk ceramah ustaz-ustaz, imam-imam tak duduk. Bukan semua, imam-imam tak duduk. Orang awam, bila kita datang mengajar masjid surau, dia duduk. Imam-imam tak duduk, dia masuk bilik buat kerja tu, buat kerja ni. Okey? Jadi seolah-olah imam-imam tu, dia merasakan majlis ilmu ni untuk orang awam. Ceramah ni untuk orang awam, nasihat ni untuk orang awam. Aku ustaz, aku imam, tak perlu pada nasihat. Salah. Sedangkan semua orang berhajat untuk mendengar. Sebab tu khutbah Jumaat di setiap minggu apa tujuan dia? Supaya orang datang dengar. Supaya orang datang dengar tu orang awam saja ke? Orang kerja swasta kerajaan saja ke yang kena dengar? Imam yang lain tak kena dengar. Imam boleh datang lambat. Kenapa? Khutbah tu untuk orang awam. Saya imam tak perlu dengar nasihat. Tak. Jadi siapa saja kita, banyak mana pun kelas kita, agama kita dah masuk, banyak mana setinggi mana pun sejak agama kita ada, kita kena ada sifat sentiasa nak dengar kebaikan. Walaupun dah dengar banyak kali. Sebab kerana apa? Ahli neraka ke akhirat nanti, mereka menyesal sebab mereka tak nak mendengar ataupun dengar tapi sikit-sikit. Maka bila Allah bagi kita taufik untuk kita nak dengar, yakinlah sebenarnya Allah nak bagi banyak kebaikan. Orang yang awal-awal lagi tak terbuka pintu hati dia, nak dengar, tak ada perasaan nak dengar. Orang dah tahu, malam ni ada ceramah ustaz ni. Malam ni ustaz ni datang. Dia tidak. Macam-macam nama ustaz orang bagi kat surau dia tu datang mengajar. Tapi tidak pernah sekali pun terdetik dalam hati dia nak dengar lah apa ustaz ni sampaikan. Orang surau fikir, panggil ustaz biasa orang tak mari. Panggil ustaz selebriti lah. Kok orang mari. Orang suka dengar. Dia tak ada niat pun nak mari. Ustaz selebriti ke, ustaz mana ke, panggil tetap tak ada niat nak dengar. Maka orang ni orang jauh pada kebaikan. Orang yang Allah nak bagi dia kebaikan, Allah akan bagi dia kefahaman agama. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak bagi banyak kebaikan, Allah bagi dia kefahaman agama. Apa cara Allah bagi dia kefahaman agama? Dia rajin buka Google. Dia rajin tengok internet. No. Orang yang Allah nak bagi dia kefahaman agama adalah orang yang Allah bagi dia taufik untuk dia selalu mendengar kata-kata nasihat, kata-kata Quran dan hadis. Okey, kita berhenti sini dulu. Maaf masa lebih sikit. Kita sambung minggu depan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah.